Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang ke kelas PDPR Cikgu. Hari ini hari Isnin 25 hari bulan 1 tahun 2021. Alhamdulillah, walaupun bukan di kelas tapi kita masih berpeluang bersama-sama berjumpa di kelas online ini. Okey, berjumpa suara sebab kita belum berpeluang untuk bersemuka lagi. Tapi masih lagi alhamdulillah. Okey, pertama sekali cikgu nak ucapkan ribuan terima kasih pada murid-murid dan ibu bapa yang berusaha untuk buka video ni, sertai kelas online ni. Okey, tak lama pun. Okey, tapi kamu dapat berkorban masa, wang, tenaga demi untuk teruskan PPD kita pada tahun baru ni, tahun 2021. Okey, kelas ini adalah untuk kelas wajah khususnya, tapi kalau kelas-kelas lain nak tengok pun tak ada masalah. Okey, mana Aida Shaznil ada? Syafiq, Azmin, Ramadan, Ikmal, Umi Yasmin. Cikgu harap semuanya adalah tengok video ni, kelas wajah. Okey, kamu masih lagi kelas wajah. Tapi kalau kamu tak tahulah, kamu kenal tak suara ni, suara siapa? Okey, saya Cikgu Fika. Okey, cikgu harap kamu kenal lagi lah nama cikgu, suara cikgu. Kali ni cikgu tak tunjuk muka cikgu lagi. Okey, kemudian insya-Allah kita boleh sama-sama dalam video online. Insya-Allah kalau kamu setuju, okey je. Cikgu okey je. Okey, tahun lepas cikgu tak ajar kamu langsung untuk apa-apa subjek pun, tapi tahun ni cikgu akan take over kelas KVS kamu, penyediaan dan pembuatan makanan, menggantikan Cikgu Zafar Halila. Okey, untuk hari ni kita borak-borak, kita tak borak sebab ni satu hala je. Okey, kita tengok kepada pengenalan topik 3. Okey, kita tengok-tengok sekali, imbas macam tu je, kita tak pergi banyak pun. Kita pergi intro kepada pengenalan topik 3, iaitu topik 3 adalah penghasilan stok sup dan sos panas. Tapi hari ni kita nak cerita pasal stok saja. Sup dan sos panas kemudian harilah. Tak bolehlah satu masa ni kita grab semua tiga-tiga ni. Tak, stok sahaja. Cikgu harap kamu kekal fokus, tengok betul-betul apa yang cikgu nak tunjuk kat kamu, sebab dia senang saja, ringkas saja hari ni. Tak sampai 30 minit pun kita punya kelas online pagi ni untuk KVS. Okey, 30 minit saja. Okey, nanti cikgu ada bagi kerja rumah dekat hujung sekali rancangan ni. Okey, pastikan kamu buatlah untuk kiranya untuk membuktikan kehadiran kelas online kamu ni. Okey, kalau tak tunjuk kat cikgu, maksudnya kamu tak datang lah. Okey, rugi kan 30 minit sahaja. Tak perlu datang sekolah lagi. Tak perlu nak pakai baju sekolah, tengok dekat rumah. Lepas tu kamu spend masa kat cikgu, spend kamu punya perhatian kamu, dalam masa 30 minit kamu dah dapat sesuatu dah. Okey, penghasilan stok. Okey, tak nak bebel banyak-banyak lagi. Okey, kita teruskan. Okey, ini adalah video pengenalan untuk topik ini. Okey, kamu tengok video ini sama-sama dengan cikgu. Kemudian ada soalan. Ada cikgu selitkan soalan untuk kamu berdasarkan video ni. Okey, jom kita tengok.
Okey, ini video dah habis dah video ni, kita tengok balik dengan cikgu. Okey. Okey, video ni disebabkan kita nak masuk topik stok kan, tentang stok. Jadi ni video tentang stok lah. Okey. Video ni menunjukkan proses pembuatan chicken feed stock ataupun secara ringkas kita panggil CFS. Okey, chicken ayam, feed kaki dan stok adalah stok. Okey. Stok kaki ayam. Okey. Stok kaki ayam ni, okey, dia menggunakan air yang banyak. Okey. Sebab dia melibatkan proses mendidih, proses pendidihan, proses merebus. Okey. Dalam periuk, okey, letakkan air. Okey, letakkan bahan-bahan seperti rempah ratus 4 sekawan. Okey, kemudian kita masukkan bawang Holland, halia, bawang putih, sayur-sayuran seperti lobak merah, seleri, daun seleri, batang seleri, kaki ayam. Kita tak guna bahagian ayam yang lain, kita hanya menggunakan kaki ayam sebab ni adalah stok kaki ayam. Okey, apa lagi bahannya? Okey, tomato. Okey, itu sahaja. Okey, proses ini melibatkan proses merebus selama 4 jam, buka dengan api yang paling kecil. Kenapa kecil? Sebab 4 jam kan nak duduk atas api tu. Kalau buka api besar dah rentung dah. Okey, dah habis 4 jam, tapis dan ambil air sahaja. Okey, tengok tu. Ni bahan-bahan tadi yang dah selepas 4 jam tadi dilenyekkan supaya secara maksimumnya kita ambil zat-zat yang ada pada bahan-bahan tu masuk dalam air rebusan tu. Kita nak air rebusan ke kita nak bahan-bahan atas tu? Okay. Kita nak air dia lah. Tengok air ni. Ini hasilnya. Semua bahan ni. Ini cecair berperisa. Cecair berperasa. Okay. Kenapa dia frozen? Sebab dia nak guna untuk kemudian hari. Dia nak bagi tahan. Okay. Sebab itulah dia frozen kan. Okay, tak kisah kalau kamu kalau kamu nak guna sekali je, boleh guna terus lah. Kalau nak guna ini adalah untuk bubur bayi, dia nak guna dalam bubur bayi, dia buatlah sikit-sikit dan frozen kan, jadi sampai minggu depan pun boleh guna lagi, sampai bulan depan pun kalau tak habis boleh guna lagi. Okey, ini adalah video pengenalan. Soalan video pengenalan. Stok yang diperbuat adalah jenis putih ataupun perang. Mengapa kamu kata begitu? Okey, stok yang kita nak belajar ni, okey, yang dalam video tadi, dia adalah jenis putih ataupun perang. Apa? Tahu tak stok putih, stok perang? Tak tahu bukan? Ataupun kalau kamu dah belajar, tak ingat lagi tak? Okey, ingat lagi tak? Okey. Itu jangan jawab sekarang soalan ni. Kita jawab masa akhir rancangan. Okey, kita tengok dulu. Okey, stok. Ini adalah pengenalan kepada hari ni. Kita belajar tentang stok saja. Sup, sos panas, kemudian hari lah. Tak boleh lah semua nak hari ni. 30 minit sahaja. Okey, stok. Apakah stok? Okey, gambar di sebelah ni adalah gambar stok apa? Stok ayam ke daging ke? Tak pasti. Okey. Maksud stok. Stok adalah berbentuk cecair, dalam kurungan berperisa, air ataupun ia adalah air rebusan yang terhasil daripada didihan air bersama bahan mentah seperti tulang ayam, daging, sayur-sayuran. Boleh juga kalau nak tambah herba dan rempah. Macam dalam video tadi, dia masukkan rempah 4 sekawan yang ada kayu manis, bunga lawang, cengkeh dan sebagainya, boleh letak. Okey. Dan tujuan untuk apa kita buat stok ni? Untuk apa? Tujuannya adalah boleh digunakan dalam sup dan sos supaya dia
menambah rasa. Okey, tak adalah kita harapkan garam, gula saja. Okey, kita tambah stok ni dia lagi sedap lah. Sebab contoh macam kita nak buat sup ayam. Okey, kalau tambah dengan CFS tadi, lagi sedap lah. Sebabnya dia dah cukup. Dia ada tomato, celery, ada chicken feet lagi. Okey, pokok pangkal dia adalah tujuan stok ni dibuat adalah untuk menambah rasa dalam makanan ataupun masakan kita seperti sup dan sos. Itu tujuannya. Ingat ya, ingat bila kamu ingat stok, ingat cecair berperisa, air rebusan. Okey, dari mana datang air rebusan tu? Tu didihan air yang ada tulang ayam, tulang lembu, daging, sayur-sayuran, ikan pun orang guna untuk buat stok. Okey, seterusnya. Okey ya, cikgu harap kamu masih okey lagi. Okey, ni gambar-gambar yang selalunya bahan kita gunakan dalam stok. Daun, batang seleri, rangka ayam ataupun tulang ayam ataupun kaki ayam. Okey, kaki ayam ni. Okey, jadikan CFS, chicken feet stock. Okey, daging pun guna untuk stok, tulang daging, kambing, bawang Holland, dan ikan. Ikan selalunya kita gunakan tulang ikan ataupun macam filet dia pun kita masih gunakan. Okey, tulang ikan ni adalah bahan yang sering digunakan dalam pembuatan stok. Bukan 6 gambar ni sahaja yang kita gunakan dalam stok, banyak lagi. Tomato, carrot, rempah ratus, apa lagi, macam udang pun kita boleh guna dalam stok. Okey, kemudian stok. Okey, yang tadi soalan kepada video pengenalan tadi, dia tanya ini stok putih ke stok perang. Okey, sebenarnya ada 2 jenis stok ya, stok putih dan stok perang. Okey, stok putih apa? Stok perang tu apa? Ada beza tak stok putih dengan stok perang ni? Ada, mesti ada punya. Okey, stok putih, apa perbezaannya? Boleh cikgu cakapkan secara ringkas adalah proses memasak dia. Proses, kita kan belajar proses membakar, mendidih, memanggang, proses menyalai ke, banyak. Itu adalah perbezaan dari segi stok-stok ni lah. Okey, contoh stok putih. Okey, ia adalah mencampurkan semua bahan dengan air dan dimasak dengan api yang perlahan. Okey, mencampurkan semua bahan dengan air dan dimasak dengan api yang perlahan. Bahan-bahan tadi lah. Okey, dah banyak kali dah cikgu ulang, kamu pun dah tahu dah bahan-bahan dia, bawang, sayur-sayuran, daging. Okey, dan stok perang. Apa stok perang tu? Okey, kalau tadi stok putih dia rebus, dia masuk dalam air, rebus dengan api yang perlahan. Stok perang pula dia melibatkan proses memanggang ataupun membakar dalam oven. Okey, apa tujuannya proses memanggang tu? Okey, proses memanggang tu adalah untuk memerangkan tulang dan merpuah di dalam lemak yang mencukupi untuk menghasilkan warna perang. Okey, dia panggang dulu. Okey, di dalam oven atau di atas dapur. Kemudian dia akan menjalani proses merebus juga. Proses merebus. Okey. Okey, nampak tak perbezaan stok putih dan stok perang? Okey, boleh ya. Stok putih merenih, tapi stok perang dia perlu memanggang dahulu. Okay. Next, okey. Kalau kamu tengok dekat tepi ni ada gambar stok kan. Ini stok putih ke stok perang? Tengok gambar dia macam jernih je kan, cecair rebusan ni. Okey, jawapan dia adalah stok putih. Stok
putih. Okey, stok putihnya selalunya kita akan menggunakan ayam, ikan, sayur-sayuran, udang dan sebagainya lah. Okey. Prosesnya mencampurkan semua bahan dengan air dan dimasak dengan api yang perlahan. Iaitu kaedah ataupun cara memasak merenih ataupun merebus. Merenih maksudnya dia dengan api yang perlahan dalam masa yang panjang. Senang je yang ni. Okey. Dan cecair yang terhasil adalah cecair yang penuh nutrien dan perasa semula jadi. Kenapa perasa semula jadi? Ya, sebab kita tak guna garam, kita tak guna gula, kita tak guna MSG. Kita cuma letakkan tulang ayam yang manis tu, tulang kambing ke yang manis tu kan. Dan kita letak pula seleri, tomato, bawang, herba-herba. Kalau kamu nak tahu tomato contohnya, itu mengandungi tomato adalah MSG semula jadi. Maksudnya kalau kamu tak letak garam pun, bila tomato tu dimasak dengan jangka masa yang panjang, dia akan menghasilkan rasa seolah-olah macam garam. Cikgu dah try dah. Cikgu masak makanan anak cikgu, tak letak garam pun, tapi tumis lama-lama tomato tu memang rasa macam masin betul lah. Maksudnya dia adalah MSG semula jadi yang digunakan dalam stok. Jadi stok kita tu macam-macam rasa, manis ada, masin ada. Manis tu selalunya dari tulang-tulang lah. Kemudian masam pun ada juga. Bawang pun dah manis, sedap kan. Jadi tak ada garam, gula, sihat. Dia adalah penambah rasa yang sihat. Itu stok putih. Yang ni stok perang. Stok perang, tengok dia punya bentuk warna dia tu tak jernih kan. Kalau macam tadi stok putih dia macam jernih. Yang ni nampak pekat, nampak sedap. Sebab apa pekat? Sebab dia menjalani proses memanggang. Selalunya stok perang kita menggunakan tulang lembu, daging, kambing dan sayur-sayuran boleh tambah. Cecair yang berwarna perang kerana menjalani proses memanggang. Kenapa dia perang? Sebab dia menjalani proses memanggang. Kemudian perlu dibakar bersama paste tomato dalam oven. Masuk dalam oven, paste tomato. Sebab tomato macam cikgu cakap tadi, dia MSG semula jadi. Bila dah lama-lama dibakar sekali, memang berperasa lah, mengkau stok. Tujuan memanggang adalah untuk keluarkan semua intipati dalam daging dan tulang. Dia punya manis tulang tu, itulah tujuan memanggang, tujuan memasak dengan lama. Dan tujuan memanggang yang lain adalah untuk menambah warna perang. Selepas diperangkan, kemudian juga direbus ataupun direnih dalam api yang perlahan. Sebab kita nak dapatkan dia punya air kan. Faham tak? Boleh tak faham antara stok putih dan stok perang? InsyaAllah boleh. Dari segi warna dan rupa dia ada perbezaan, dan dari segi dia punya proses memasak dia tu ada perbezaan. Proses apa yang terlibat, itulah perbezaannya. Itu sahaja pembelajaran kamu hari ini. Ringkas tak? Ringkas, tepat. Asalkan kamu dapat apa yang cikgu bagi tadi. Dapat faham, dapat ingat, jelas kan? Penerangan cikgu tentang stok saja. Stok mempunyai dua kategori, stok putih, stok perang. Apa maksud stok? Untuk apa kita buat stok? Berbalik kepada soalan video pengenalan tadi. Stok yang diperbuat adalah jenis putih ataupun perang. Ni yang dia buat tadi. Ada tak kamu nampak dia memanggang? Dia cuma letak air terus kan. Air terus atas api, lepas tu campur.
campur-campur bahan-bahan semua tereban je dalam periuk. Okey. Kacau-kacau. Lepas tu dia setkan masa selama 4 jam paling kecil. Api paling kecil, dia tapis. Lenyek-lenyekkan. Okey, ambil airnya sahaja. Okey, jadi kamu rasa dia proses apa? Okey, jawapannya ialah okey, jawapannya adalah stok putih. Okey, CFS adalah stok putih. Chicken feed stock adalah stok putih. Sebab dia mencampurkan semua bahan dengan air dan dimasak dengan api yang perlahan. Itu sahaja. Okey, nampak keywordnya dia mencampurkan dimasak. Kamu tengok air dia punya keyword dia dimasak dengan air. Dimasak dengan air lah. Dan api yang perlahan. Itu sahaja jawapannya. Stok putih. Okey. Okey. Jadi ini adalah latihan di rumah. Okey, tolong pastikan kamu salin dan lengkapkan soalan ni dengan jawapan. Okey. Salin dan jawab dalam buku latihan ataupun nota KVS penyediaan dan pembuatan makanan. Okey, kalau buat dalam buku baru pun boleh, buat dalam buku sambung yang tahun lepas pun boleh. Yang mana-mana sahaja. Okey, ada 4 sahaja soalan. Apakah maksud stok? Kemudian apa maksud stok? Ingat cikgu cakap pada awal video tadi, maksud stok ialah air rebusan yang berperasa bla 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 bla. Buat dengan ayat kamu sendiri ataupun tengok balik dekat slide tadi. Okey, dan apakah tujuan pembuatan stok? Untuk apa kita buat stok ni? Untuk menambah di dalam masakan seperti sup dan okey. Tujuan dia untuk menambah apa? Okey, secara ringkas tuliskan cara-cara membuat stok putih. Ringkas sahaja. Dan yang keempat, secara ringkas tuliskan cara-cara membuat stok perang. Okey. Tulis dengan ayat kamu sendiri pun tak apalah. Okey. Cikgu harap soalan ni membantu kamu untuk mengingati apa maksud stok, apa cara-cara nak masak dia kan. Cikgu harap soalan ni dapat membantu kamu memahami juga topik kita hari ni. Okey, insya-Allah di video kemudiannya cikgu akan pergi ke topik sup pula ke ataupun tengoklah kemudian. Okey, kamu lengkapkan dulu soalan-soalan ni dan bila dah siap tolong snap, tunjuk dekat cikgu. Boleh WhatsApp cikgu Okey. Itu saja untuk hari ini. Cikgu harap kamu dapat pelbagai input, pelbagai pengetahuan baru yang kamu boleh guna pakai. Okey, cikgu harap kamu serius dengan latihan ni. Okey, kita jumpa lagi di video seterusnya. Okey, terima kasih kerana menyertai online kelas ni ataupun video PDPR ni. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.